dari kejauhan ketika naik jambatan Pulau Pinang, melihat pesatnya Pulau Pinang membangun dengan bangunan tinggi. Salah satu dia bangunan tuan-tuan. Tuan-tuan, manusia boleh membina bangunan yang tinggi mencakar langit. Manusia boleh membina jambatan terpanjang di dunia. Tetapi pada zaman ini, kita menyaksikan ramai manusia hebat ini sudah kehilangan kemanusiaan. Apabila manusia itu telah meninggalkan hidayah petunjuk daripada Allah, manusia yang telah dimuliakan dengan Islam sekalipun akan kemudian yang merendahkan martabat dirinya sendiri, sehingga akhirnya yang dikejar pun tidak dapat, yang digendong pun berciciran. Jadi tajuk kita malam ini tuan-tuan, yang saya diminta cakap adalah keluarga bahagia. Kita tidak ada banyak masa kerana kuliah ini kuliah maghrib, tapi saya tengok tajuk yang dibubuh dalam tu kuliah perdana agaknya lebih sikit tak pun. No, kita panjang sikit, tetapi kita berhentilah. Sebenarnya saya dalam perjalanan tuan-tuan, besok saya akan bersama dengan kawan-kawan sahabat kami yang pergi ke Aceh Darussalam. Jadi saya singgah di Pulau Pinang. Lama dah saya tak cakap di Pulau Pinang ni. Buat masa ni saya masih ada lagi slot-slot saya di Kedah FM dan bercakap juga isu-isu kekeluargaan Islam. Kalau tuan-tuan ada rasa nak ikut, boleh pada jam 6 petang hari Selasa, minggu pertama, ketiga dan kelima, saya akan mengupas isu-isu kekeluargaan Islam. Jadi bila bagi tajuk ni dekat saya, sangat hampir dekat saya. Saya pun dah lama berkeluarga, walaupun keluarga saya tidak besar, tapi Tok Wan saya kahwin 4 anak. Tok Wan saya ada hampir 39. Ayah saya kahwin 2 anak. Ayah anda saya 11 orang. Saya ada kahwin seorang setakat hari ini. Anak saya tak ramai sangat tuan-tuan, baru 8. Tu kira kalut-kalut ceramah tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimah sekalian, apa takrif kepada keluarga? Ada bijak pandai ataupun para ulama yang memberikan takrifan. Antaranya yang dimaksudkan dengan keluarga itu adalah unit kecil dalam masyarakat ini yang terdiri daripada bapa, ibu dan anak. Jadi masyarakat terbina daripada unit-unit kecil. Nama apa unit itu? Keluarga. 1, 2, 3, 4, 5 keluarga, jadilah satu kumpulan masyarakat. Siapa dia dalam keluarga? Ayah, mak dan anak-anak. Itulah yang dimaksudkan dengan keluarga, di mana ia juga didefinisikan sebagai institusi awal di mana seorang insan itu dibangunkan. Bagaimana kita nak membangunkan potensi seorang manusia yang Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah jadikan, ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian. Kemudian Allah menyambung, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia di tempat asfala safilin, apa di bawah sekali. Manusia yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai makhluk paling mulia, diberikan kepada dia tanggungjawab dan amanah sebagai bukan hanya hamba kepada Allah, tetapi menjadi pengganti Allah, khalifah di muka bumi. Manusia yang dipasangkan dengan kelengkapan-kelengkapan, diberikan akal, diberikan nafsu, diberikan panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut dan lidah untuk bertutur, kaki dan tangan dan anggota, deria, bau, rasa,
semuanya adalah merupakan nikmat yang besar yang mesti digunakan untuk menjadi seorang khalifah dan hamba. Mencari ilmu yang akan digunakan untuk memimpin dirinya, memimpin keluarganya dan masyarakatnya di atas asas fardu ain yang telah diwajibkan oleh Allah, dan kemudian dibina di atasnya fardu kifayah, disiplin ilmu dunia yang akan memperkasakan seorang hamba Allah ini sehinggalah martabatnya terangkat. Seorang insan yang boleh menjadi lebih mulia daripada malaikat, tetapi dia boleh jatuh lebih hina daripada hayawan. Apabila hamba Allah ini dia mendapat tools untuk menjadi seorang khalifah, dia ada ilmu, tuan, ketika itu dia boleh jadi lebih mulia dari malaikat. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak beristri. Dia boleh tidak makan, dia boleh tidak minum, dia boleh tidak melayan nafsu pada hari di mana dia melakukan satu ibadah yang kita kenali sebagai puasa. Dia menahan diri daripada nafsu bukan sahaja, lalu dia jadi lebih mulia dari malaikat. Ketika mana orang lain melayan nafsu tidurnya, dia bangun, dia sujud kepada Allah, dia berzikir, dia menangis, mengalirkan air mata, menyesali akan dosa-dosanya, merenung dirinya, dan dia merindui kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia menjadi makin hampir kepada Allah, dan tinggilah martabatnya ketika itu. Apabila manusia itu jahil, unit-unit kecil di dalam masyarakat ini tidak dibangunkan, keluarga itu tidak dibangunkan potensinya, maka manusia yang jahil ini akan kemudian menjadi liability bukan saja kepada keluarga, tetapi juga kepada masyarakat, kepada agama, hatta kepada negara. Jadi tuan-tuan, itulah yang kita sebut sebagai sebuah keluarga yang menjadi tempat seorang insan itu dibentuk syakhsiah dan peribadinya. Kita nak bina di mana manusia di dalam keluarga. Anak-anak kita tuan fitrah tidak berdosa. Jadi kita masa kita dilahirkan daripada rahim ibu kita, kita tidak berdosa. Putih, bersih macam kain putih. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Tiap yang lahir ke dunia dilahirkan dia dalam keadaan fitrah. Budak kecil ni tak ada dosa. Dia kemudiannya menjadi pendosa kerana apa? Fa'abawahu, maka dua ibu dan ayah itulah yuhawwidanihi, yang telah menjadikan anak tidak berdosa itu menjadi Yahudi, atau Yunasirani, atau jadikan anak itu Nasrani, atau Yumajjisani, atau anak itu Majusi. Jadi kita nak faham keluarga itu tuan. Kalaulah kita capai aspek ini, percayalah kita tidak akan pernah berjumpa dengan hakikat sebuah kebahagiaan. Kita nak bina bahagia itu tuan, bukan ukuran bahagia itu dengan harta dan kekayaan. Ada orang ukur bahagialah orang tu kerana dia berharta, tentu dia bahagia. Ada orang ukur orang tu yang ada pangkat, tentu dia bahagia. Tak mesti orang yang kaya itu bahagia, tak mesti orang yang ada jawatan itu bahagia. Bahagia ini tuan, dia adalah satu kurniaan, satu ketenangan, ataupun kita boleh sebut sebagai seperti kata ulama sufi, kebahagiaan itu adalah hembusan dari langit yang diturunkan Allah ke dalam lubuk hati orang yang beriman,
di mana mereka akan tetap berhati teguh dikala orang lain mengalami kegoncangan, orang lain gelisah dan kesempitan. Mereka yang mendapat kebahagiaan tetap yakin dikala orang lain penuh keraguan. Mereka ini akan tetap sabar ketika orang lain berkeluh kesah, dan mereka tetap menjadi orang yang melapang dada ketika orang lain telah berfungsi. Jadi bahagia bukan diukur dengan kaya. Kita boleh beli makanan yang sedap, ya tuan, tapi kita tak boleh beli sedapnya makan. Berapa ramai orang yang makan makanan yang kalau orang lain makan makanan itu sedap sekali, tapi dia tak mampu pun nak makan. Sebab hatinya tak bahagia. Suaminya dah berapa hari tak balik-balik, anaknya entah di mana, kebahagiaannya direnggut, dia tidak akan bahagia. Kita boleh beli je makanan tu sedap main depan mata, belum tentu boleh makan. Ada orang dia ambil letak kat sini, ayam mata dia mahu. Pasal apa? Pasal hati dia tak bahagia. Jadi bahagia bukan ada pada makanan yang sedap. Kita boleh beli tilam yang tebal, tuan, tapi kita tidak boleh beli tidur yang lena. Berapa ramai yang tidurnya tetap tak lena-lena, walaupun dalam bilik dia ada handphone, tilam yang tebal. Cuba tengok berapa ramai orang yang susah dengan kesusahan orang. Dulu-dulu tuan-tuan, bukan macam lah ni api dalam kaca yang dalam besi. Lah ni kita terusnya selesa walaupun ada ujian yang melanda. Tapi orang tua-tua kita dulu susah, tapi mereka tetap hidup bahagia. Nampak apa? Makan nasi dengan cabai, ikan kering, tapi 2-3 pinggan dia boleh makan. Tak payah tilam apa galok pelo apa tak ada, tidur aja 3 kuang tu je. Kadang-kadang pantai pun tak ada, tidur berlapikkan tangan, dia boleh lena. Tapi orang hari ni tuan-tuan nak lena, dia kena telan bukan tidur 4-5 biji baru boleh lena. Hidupnya tidak tenteram, kongsi tidak bahagia. Dia duduk di situ tapi dia tak duduk di situ, fikirannya entah ke mana. Tuan-tuan, jadi kebahagiaan itu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dalam memahami keluarga bahagia yang kita impikan, kita mesti bermula dengan pembinaan individu di dalam keluarga. Sebab itu fungsi keluarga ni tuan-tuan, salah satu yang penting adalah mendidik para ahlinya. No? Seorang yang nak berkeluarga daripada kecil dia dibesarkan oleh ibu dan ayahnya, proses penitisan ilmu mesti berlaku. Sebab itu Islam ajak kita mengajak anak kita sejak daripada kecil. Ya. Waktu kita memilih seorang yang akan menjadi isteri kita, waktu kita meletakkan benih kita, semua tidak terkecuali daripada melihat bagaimana agama mencorakkan kita, bagaimana agama memberikan keputusannya kepada kita. Kalau selama hidup seorang manusia dia sentiasa melakukan rujukannya kepada agama, mendapat panduan dan pedoman agama, selamatlah dia. Apa anda? Pasal apa? Pasal kita ini hidup tersepit di antara benar dan salah, di antara iman dan kufur, di antara surga dan neraka. Kita mesti memilih dalam hidup. Tidak ada pilihan. Kita tak boleh pilih kedua-duanya, nak neraka dan surga, nak dua-dua sekali. No. Iman dan kufur, nak dua-dua sekali. No. Sama ada iman atau kufur, sama ada surga atau neraka, sama ada taat atau derhaka.
Tuan-tuan, Allah kata wa hadainahun najdain. Kami tunjuk kepada manusia itu dua jalan. Satu jalan kita pergi surga, satu jalan kita pergi neraka. Sudah terang jalan ke surga, kenapa dipilih jalan ke neraka? Siapa yang menjahanamkan manusia sehingga dia dalam senyum dan tawa dia sedang berdekah-dekah, kemudian berlari menuju neraka? Kalau bukan musuhnya, siapa musuh kita? Tidak lain iblis, syaitan, nafsu amarah, dunia yang memusnah dan mencelakakan kita. Kenapa jadi demikian? Kerana manusia itu hilang ilmunya, manusia itu hilang ilmu. Bagi Allah sebut dalam Quran, mudah-mudahan Tuhan bagi kita semua juga. Allah kata wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsir. Siapa yang dia diberikan hikmah, kebijaksanaan, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang sangat banyak. Dia tengok dinding tembus sebelah dinding, dia baca yang tersurat, dia faham yang tersirat. Dia tengok di permukaan, tuan-tuan, sekilas ikan di air sudah dia tahu jantan betina. Dia dah siapa nak bagi yang tu? Allah bagi kita. Sebab itu tuan, kita tak boleh lari daripada mencarinya dari Allah, mengetuk pintu hidayah yang dalam hidup kita. Lebih muslimah dirahmati Allah, fungsi keluarga adalah membina agama ahlinya. Kita nak kena didik diri kita. Nak menjadi manusia terdidik, dia kena belajar, dia kena mengaji. Ada pengajian formal namanya, kita pergi ke sekolah, ke universiti. Tetapi ada pengajian yang tidak formal, kita belajar di masjid, di surau, macam tuan-tuan. Anak-anak kita belajar di sekolah, tapi mereka juga belajar di rumah. Kita pasti ada agenda itu. Kalau kita gagal melaksanakan tanggungjawab ini, maka kayalah kita ketika kita sangat miskin. Kaya dunia, miskin akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Lihatlah betapa ramainya anak-anak kita hari ini yang telah hebat dan kaya. Pada saat kita dihimpit dengan keadaan ekonomi yang suram, mereka berjaya menjadi jutawan TikTokers dan macam-macam lagi dalam dunia tanpa sempadan. Tetapi lihat sama bagaimana sebenarnya sebahagian daripada mereka sedang diberikan oleh Allah istidraj. Allah bagi kesenangan, Allah bagi kekayaan, tapi mereka semakin lupa kepada Allah. Mereka tak peduli halal dan haram. Mereka menjual maruah diri, maruah keluarga, maruah agama, dicemar dan dihina oleh perbuatan mereka demi dunia. Tuan-tuan, apa artinya hidup kita di dunia yang sangat sekejap? Kita tidak sanggup bersusah payah mempertahankan prinsip hidup kita yang ditentukan agama, bahawa kita tidak akan menyentuh yang haram, kita tidak akan melakukan yang haram, kita akan melaksanakan perintah, kita akan meninggalkan yang ditegak. Itulah sifat hamba dan khalifah. Apa artinya kalau kita hidup di dunia, kita dijunjung, dipuji dan dipuja, kita terkenal dan ternama, tapi di akhirat kita dihina dan dicela? Kalau sekadar penghinaan boleh diterima, tapi kita dihumban ke dalam neraka. Tuan, subuh Jumaat kita baca ayat cerita Allah dalam Quran. Kita akan hidup di negara akhirat yang kalau kamu hitung, kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, pada satu hari yang kadarnya seperti 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Maknanya kalau Allah Ta'ala hukum kita duduk dalam neraka satu hari, kita sudah 1000 tahun nak kena lalui neraka Allah.
Ada orang hidup 1000 tahun? Tak ada. Maknanya kalau orang itu hidup setengah hari, dia hidup 500 tahun. Ada orang hidup 500 tahun? Tak ada. Tuan-tuan, tak ada. Nabi Muhammad kata, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Umur umat aku ini hanya 60 ke 70 tahun. No, maknanya 500 tahun tak ada. Setengah hari. Kalau suku hari 250 tahun. Habis berapa jam baru kita hidup Kita tak sanggup dah. Kita tak sanggup nak semayang berapa minit sangat. Puasa yang wajib bulan Ramadan sebulan sekali setahun. Tapi berapa ramai tak sanggup. Tak sanggup dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila kita gagal didik ahli dalam keluarga kita, kita meruntuhkan agama ahli itu. Kita kena ingat itu. Tuan-tuan tak sanggup berkorban, ajak anak tuan-tuan agama. Macam mana mak bapak kita ajak kita dulu agama. Tuan-tuan tunggulah satu hari, tuan-tuan pasti menyesal saat tuan-tuan tengok semua ni sudah tidak ada nilai dan makna. Apa yang kita cari, yang kita kejar di dunia, peluk yang tumpah kadang bercampur dengan darah atas sekalipun, semuanya tidak akan ada artinya saat kita berhijrah tinggal dunia. Hanya 3 helai kain putih saja yang membalut tubuh. Tak ada lagi pakaian mewah kita. Hanya berapa keping papan dan beberapa puntung paku. Mana ada rumah besar kita? Tuan-tuan, masuklah kita ke dalam rumah sempit kita, meninggalkan rumah kita yang luas. Kalau kita tinggalkan anak kita soleh, bahagialah kita jiwa. Pasal apa? Anak itu akan teruskan langkah hidupnya di dunia, jadi seorang anak soleh, anak muda yang soleh. Dia akan jadi suami yang soleh, dia akan jadi isteri yang soleha, dia kemudian jadi bapa yang soleh, dia jadi ibu yang soleha. Dia akan meneruskan legasinya, menerima benten daripada kita. Dia akan terus berlariannya dengan penuh tabah dan gagah. Dia terus merempuh segala ujian, melaksanakan perintah sebagai hamba dan khalifah. Dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Kuntum doa itu menyebabkan kubur kita diterangi cahaya seterang bulan purnama. Diluaskan kubur kita yang sempit itu seluas mata memandang. Tidak bertuahkan kita. Tuan-tuan, inilah harta hidup kita yang paling mahal. Siapa? Anak-anak kita. Bukan saham kita di papan bursa, bukan kereta besar kita yang kadang-kadang sampai terpaksa upah pemandu untuk tolong bawa kereta tu nanti mampus dia, kerana dia ada sampai ke 30 biji kereta. Harta hidup kita paling mahal anak kita, tuan-tuan. Dia sedang membesar depan mata kita. Kalau kita alpa dan leka, dia akan hilang saksian pribadinya. Dia akan diragut oleh masa yang sangat mencemburui kita. Tuan-tuan, masa mencemburui, dia tetap berjalan. Kita sebut cemburu sebab kita kali sekejap dia dah nak habis dah. Dah nak isyak lah. Jadi kita nak kena ada agenda. Maknanya kita kena ada perancangan. Sebab tu macam mana kita nak kahwin dulu, kita cari, kita usaha, kita fikir, kita timbang. Macam tu bila kita dapat anak, kita mesti rancang, kita mesti usaha, kita mesti bersungguh-sungguh merencana hidup anak-anak kita supaya mereka menjadi generasi pewaris kita yang akan menyebabkan kita ini bersama dengan mereka di sana. Di mana tuan? Di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah kata, dan orang beriman dan mengikutlah jejak langkah mereka itu, yakni selepas mereka mati, oleh zuriat keturunan mereka yang beriman. Alhaqna bihim, niscaya kata Allah, kami akan susulkan mereka
dengan zuriat mereka yang beriman di mana di akhirat. Pegang tangan, sekali kita jalan melangkah, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada tuan, sekali masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tengoklah kiri kanan depan belakang. Tidakkah tuan-tuan pernah bertemu dengan anak-anak yang dizalimi oleh ibu ayah mereka? Apa lagi kita nak cakap? Kalau bukan mak bapak yang biar anak-anak mereka itu tidak kenal Allah dan Rasul, menjadi seorang yang hilang identitinya sebagai seorang Muslim, sudah meninggalkan cara hidup Islam, rambut dia dai, rambutnya tak ditutup, dia sudah tidak menutupkan auratnya, pakaiannya tidak melambangkan dia seorang Muslim, dia tak sembahyang. Siapa salah? Siapa salah? Dia ni tak ada mak bapak ke? Ada mak bapak. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sebut bahawa dua ibu bapa itulah yang nak sama ada biarkan anak tu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Dua ibu ayah itulah. Bukan soal senang atau susah, kaya atau miskin. Kalau orang tu nak 1000 daya, nak 1001 usaha, tapi kalau tak nak tuan-tuan 1000 dalih. Orang dulu susah, tetapi dia dalam kesusahan, dia sangat kaya dengan perjuangan, dia sangat kaya dengan keimanan, dia sangat kaya dengan pengorbanan. Susah, rumah tak ada elektrik pun, ayam telaga je, ayam sungai je, tak ada jalan tar, tak ada lampu jalan. Tapi dia malam anak dia akan berjumpa dengan hantu mak limah berjalan pergi belajar Quran. Umar guru dia bawa anak dia pergi, dia hantar anak dia 2-3 kali. Lepas tu anak tu pergilah sendiri. Dia tiap malam akan mengaji, akan belajar Quran. Dia tiap malam. Dia diserah Tok Guru, dia kata, Tok Guru, ni anak saya, tolonglah ajar anak saya Quran, tolong ajar anak saya semayang waktu ain dia. Tok Guru, tibailah dia, asal tak capik tak buta sudah. Saya izin Tok Guru. Saya tak tahu lah orang Pulau Pinang lagu nak Kok Kedah lagu tu kan. Kita ingat seberapa yang kita zaman kita mengaji dulu tak kena tibai, muhur, betul tak betul? Zaman dah ni kalau kena tibai, siap, start. Siapa berani tibai budak? Tak berani. Saya buat kena. Kalau kena report, nanya. Satu ustaz kena hukum di Islam pasal tibai anak murid dia, pasal tak semayang. Pak tu report, kena. Tuan-tuan, kalau orang kata Melayu mudah lupa, hak jenis ni saya nak kata lupa. Kita lupa asal kita dari mana. Kita duduk di Pandak ni, dulu asal dia kampung. Dulu kita anak kampung, hari ni kita anak pekan, anak bandar. Kenapa kita lupa baca dan lintang? Kenapa kita lupa susah dan payah? Kerana kita sedang hidup di dalam hebatnya dunia dengan kebendaan dan mewahnya. Yang mewah itu orang lain, yang masih susah itu kita. Tetapi kita terlupa untuk pastikan kita senang di akhirat selain senang di dunia. Kita hidup dunia untuk dunia, sedangkan Islam ajak kita bukan hidup dunia untuk dunia, kita hidup dunia untuk akhirat. Tuan, hari ini keluarga sudah tidak menjadi tempat perlindungan. Malam sepatutnya keluarga adalah tempat perlindungan. Isteri akan dilindungi oleh suami, anak-anak akan dilindungi oleh ibu ayah. Tapi hari ini isteri ramai dizalimi, anak-anak ramai diinaya oleh ibu bapa sendiri. Kenapa jadi begitu? Kerana kita tinggalkan agama kita yang telah memimpin sejak daripada mula sampai kesudahan. Tinggal kita yang memilih sama ada nak dipimpin
atau enggan dipimpin oleh agama kita. Tuan-tuan, fungsi keluarga adalah memberikan kasih sayang. Hari ini kasih sayang semakin hilang. Punca dia masih tinggi agama, tuan-tuan. Saya sempat menjadi pegawai agama di buah daerah sebelum saya balik jadi KPP bahagian di jabatan. Seronok di daerah ni sebab semua di jabatan di pejabat agama daerah itu kita yang kendalikan. Masjid ke, surau ke, sekolah ke, nikah kahwin, cerai rojok ke. Saya teringat waktu saya di satu daerah, ada satu perempuan umur lebih kurang awal 40-an, bawa anak perempuan dia seorang datang pejabat saya. Nangis. Sampai dalam pejabat saya tu nangis. Ya, siapa ni? Dia kata, suami saya bukan kata dia maki hamun saya, dia pukul saya. Bila ni dia letak pisau dekat tekuk saya, tinggal dia tak sebelah saja saya. Ya. Masya Allah. Saya kata, suami ni ada makan apa-apa pun, kalau makan dia betul, dia tak jadi betul. Dia buat apa? Suami saya juga bayar ketuk. Tengok kedah ni dia ada jenis special balon ketuk. Kalau bilang pun ada seorang roh. Allahu Akbar. Oh, dia makan ketuk. Dia buat sendiri. Buat sendiri pula mati air. Lepas tu dia makan ketuk, dia ambil koyak pun dalam lima telinga. Lepas tu dia tidur sampai petang. Saya kata ketuk tak sampai tahu tu. Ada yang ambil alih pun ni. Pasal apa dia buat sampai macam tu? Saya marah kat saya. Saya susah. Suami saya pergi ke laut. Saya nak tolong suami saya. Saya pun berniaga kecil-kecil. Lepas tu saya tak abang kat dia, saya hutang kat Alung. Allah. Pergi hutang Alung, tak abang kat lagi. Niat baik kui, nak tolong keluarga. Tiba-tiba modal tak boleh pusing. Lepas tu Alung main duk ligat saya kena abang kat lagi saya. Abang dia marah. Tu yang dia buat tu. Masya Allah. Alung saya buat tu. Anak buat. Anak saya pukul saya dengan topi geledah. Dia kata mak mampu bang. Masya Allah. Pasal apa anak buat? Awak lah yang mak dia tak kata apa kan? Suami saya kata padan bang. Hang salah. Anak pukul mak dengan topi geledah. Laki boleh kata padan bang. Hang yang salah. Pasal apa dia pukul? Suami saya tak boleh bayar duit, tak ada. Dia suruh anak saya bayar. Jadi tiap kali lalu main minta anak saya nak bayar, dia buat saya. Masya Allah. Anak ni laki-laki ke perempuan? Perempuan. Tuan-tuan, perempuan. Pukul mak dengan topi geledah ni perempuan. Anak ni kerja awak, anak kerja Kerang. Tuan-tuan, saya tanya, saya nak tanya suami ni sembahyang. Suami saya tak pernah sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyang? Saya tanya dia. Dulu saya sembahyang, bila saya tak sembahyang. Tuan-tuan faham tak? Inilah yang kata sumbarodanna wa asfala safilin ni. Kalau tak taubatan nasuha, agak-agak jadi lagu mana? Dunia kita hina, akhirat di mana kita? Dunia kita susah, miskin, melarat. Di akhirat, Tuhan, cabaran anak-anak kita depan, ya Allah, Tuhan saja yang tahu akan menanti. Kalaulah mereka miskin agama, kita tak bina dalam diri mereka agama, saya tak tahu nak bayar.
hari ini setiap hari penagih dadah baru wanita 51 orang setiap hari. Perempuan, laki-laki jangan tanya, sebab laki-laki jauh meninggalkan perempuan. Hari ini suami penagih dadah, isteri sudah tak tahan, dia pun ambil dadah. Padan muka. Padan muka siapa? Ini cabaran. Pulau Pinang ni di antara negeri maju di Malaysia yang angkanya menakutkan. Pulau Pinang, selain daripada Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang. Pasal apa? Lagi pesat membangun satu negeri, lagi kalang kabut pembinaan insan. Minta maaf bercakap tuan, ini cabaran. Semua orang kena buat banyak. Semua orang. Tak guna kita salah menyalah, tak guna. Sinting lengan, perahu sudah di air, penayung sudah di tangan, dayung je lah. Tuan-tuan ada surau, tuan-tuan terlibat dengan surau masjid, marahkan surau. Mengajilah, panggillah guru mengajar. Anak-anak kita di rumah, jangan harap cikgu je mengajar di sekolah. Kita mesti ajak anak-anak kita di rumah. Yang jadi ibu bapa hari ini, di antara kegagalan ibu bapa, tidak sanggup lagi menjadi guru kepada anak. Ibu bapa tak sanggup jadi guru. Oh, tuan-tuan, tragedi. Tak jadi suami, tak sanggup jadi imam isteri. Tragedi. Kalau dia tak sanggup jadi imam isteri dia, isteri dia mengandung dapat anak, dia jadi ayah, macam mana dia nak jadi imam kepada isteri dan anak-anak dia? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, fungsi sebuah keluarga adalah menyediakan seorang anak untuk menjadi dewasa. Anak kita hari ini kecil, besar, 4 jari, kita tatang dia macam minyak yang penuh. Kita sayang dia, kita belai dia. Tetapi malangnya, kalau kita tidak ajak dia mengenali siapa diri dia, siapa Tuhan dia, siapa Nabi dia, apa hukum hakam agama yang wajib dia patuhi, apa yang mesti dia buat, apa yang mesti dia tinggal, maka anak kita tuan-tuan, dia akan menjadi orang dewasa yang tidak ada identiti Islam. Dia orang Islam yang hilang perlahan-lahan keislamannya. Na'udzubillah, dia akan jadi liberal. Baru ni tu ada satu budak, dia kata dia tidak dilayan sebagai seorang Islam, sedangkan dia Islam. Kenapa tak diterima dia sebagai seorang yang nalurinya begitu? Dia seorang LGBT, dia seorang gay, kan? Dia menuntut supaya kerajaan yang ada, yang baru ini, iktiraf mereka. Dan kita sampai setakat ini belum iktiraf. Walaupun Thailand iktiraf, Singapura iktiraf, tapi kita tak iktiraf. Kita tak iktiraf orang yang buat transgender. Kumpulan mereka 1,000 orang semua transgender, dah tukar, buang, dah jadi perempuan. Tapi dalam kad pengenalan diri, lesen pemandu, tetap lagi-lagi. Itu adalah pendirian benar daripada kerajaan kita. Dan kita harap kerajaan tidak berganjak bahawa apa yang anak-anak kita buat ini salah. Kita tak boleh benarkan. Kalau kita benarkan, maka entah apa lagi bala yang Allah akan hantar kepada negeri dan negara ini. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Siapa nak anak dia jadi sungsang? Siapa nak anak dia jadi sumbang? Siapa nak anak jadi penagih? Siapa nak anak jadi gay? Siapa nak anak jadi lesbian? Siapa nak anak jadi pelacur? Siapa pun tak. Betul tak? Ada satu haji dah jadi pegawai masjid. Tuan-tuan, dia jumpa saya menangis. Dia kata, apa salah saya? Apa salah saya? Saya tak boleh tidur dekat 2 bulan. Darah saya naik. Saya berfikir, apa salah? Dia ni bacaannya sedap, dia qari Quran.
Anak saya adalah pelajar yang terbaik, di antara yang terbaik, belajar di sekolah terbaik di Malaysia. Kerajaan hantar pilot negara berpuluh beratus ribu. Anak saya lelaki, dia pergi sana balik jadi perempuan. Hancur hati dia. Allah Akbar. Sebab itu tuan-tuan, tolonglah mengadulah dengan Allah. Kita tak ada puasa pun bukan sebab kita, sebab Allah kesian dekat kita. Ya Allah, tolonglah jaga anak cucu aku. Tak tahu dia buat apa. Dia keluar pergi kontak, kita tahu dia buat apa. Bukan keluar pergi kontak, keluar pergi itu, kita tak tahu dah. Ada satu orang kerja kat universiti, mai jumpa saya. Suami dia zaman ni ramai yang weekend husband. Suami kerja negeri lain, dia kerja negeri lain. Anak tak dapat cukup perhatian. Dia mai jumpa saya menangis sebab anak dia jadi penagih. Baru form 4. Bayang tuan-tuan, saya panggil anak dia sudah dihantar ke pusat pemulihan, dah hampir pulih, lari balik ke kampung. Sampai di kampung, ramai kawan-kawan dia nak attack dia. Saya panggil budak tu, jumpa dia, cakap dengan dia, tanya dia, bila kamu mula merokok dadah tu? Bila kamu mula ambil dadah 3 tanduk? Dak mana kamu dapat dadah? Antara sekolah dengan rumah. Tentu bayar. Dia duduk di Kubang Pasu. Jalan nak pergi ke Perlis tu, antara Jitra, Kodiak, kawasan tu je. Dia tak duduk dengan mak, dia tak duduk dengan ayah, sebab mak ayah dia sibuk. Dia duduk dengan tok dan nenek. Antara pintu pagar sekolah dengan rumah atuk dia ada waktu. Dan tuan, jadi ini cabaran. Sebab itu apabila ibu bapa ni tak cukup ilmu, bagi saya Allahu Akbar, petakalah, bencanalah tunggu di hadapan. Sebab dia sendiri tak cukup tools. Kita tak bagi kahwin, tak boleh je. Nak kahwin, kena kahwin. Saya akad nikah ni waktu saya jadi kanti daerah. Ada dewan kat atas, selalu akad keluarga ramai. Tapi sebelum akad, masuk bilik saya dulu. Saya akan tanya dulu kat bilik saya. Sebab saya tanya depan ramai, nanti tak boleh jawab, malu jawab. Saya ingat lagi satu budak. Dia ni daripada satu negeri je, lepas kelab, main, nak kahwin dengan orang situ. Saya tanya puan, kamu tadi solat? Solat. Okey. Kamu solat? Solat. Saya nak kamu baca Fatihah. Bukan susah kan? Kita nak temu juga orang ini. Nabi kerja, so baca Fatihah je. Tu, ada pemain minta derma apa semua tu, tuan-tuan nak tahu Islam tak Islam. Tanya sembahyang semua berapa rakaat ya. Kan? Kadang dia pakai piah putih, belum tentu bang. Belum tentu. Awak baca Fatihah, tak lepas. Tak lepas. Maknanya tak sembahyang, tak solat. Okey, awak tak boleh baca Fatihah, awak mengucap. Suruh dia syahadah, mengucap, tak lepas. Macam mana saya nak angkat dia? Ni nak angkat nikah ni. Sekarang awak ikut saya. Ikut. Asyhadu alla ilaha illallah, alla ilaha illallah. Ajak dia mengucap. Seolah-olah saya masukkan dia ke dalam Islam. Saya Islamkan dia sebagai seorang yang sudah Islam. Tak kerti mengucap bang. Allah Akbar. Saya tak tahu lah macam mana kan. Tapi inilah yang sedang berlaku. Sebab itu saya seronok tengok anak-anak kecil, anak-anak remaja ramai dalam surau Tuhan. Mereka lah harapan kita masa depan. Binalah hidup anak-anak cucu kita supaya mereka jadi seorang yang mempunyai pendirian dan prinsip agama. Dia tidak akan boleh diganggu-gugat oleh apa-apapun
apabila dia berpegang kepada kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Biar anak cucu kita jadi macam ikan dalam laut, walaupun dia kecil, ikan termenung dia tuan-tuan, tapi dia kata pantang aku ini dimasjidkan kecuali aku mati. Langkahlah mayat aku dulu. Kita ambil dia, takkan masjid ikan tu, walaupun belum masjid. Kena belah perut dia, bubuh garam maklum, baru masjid. Mau kalau tidak, tak masjid. Nanti kita nak anak kita minum. Dia tidak akan boleh diselewengkan kerana keyakinan yang kita bagi. Nak dapat lagu mana? Bagi pendidikan. Sebab itu musuh nak runtuhkan tamadun, runtuhkan pendidikan. Nak runtuhkan tamadun tu, runtuhkan kekeluargaan. Suami isteri ni dah jadi cemperak. Hak suami, hak isteri, hak bersama tak tahu. Apa hak suami, apa hak isteri, apa hak bersama tak tahu. Nikah ke nikah gitu. Mujurlah Tuhan tak bagi dekat bini tu hak menceraikan suami. Kalau dia bagilah kat perempuan boleh cerai lelaki dia mampu. Sehari 70 kali, 70 kali tidak dia bagi kita haji. Tapi oleh kerana dia pun tak boleh bagi kan, dia bagi kita. Tu pula ni perceraian. Kenapa kan? Tuan-tuan, pasal apa? Pasal lelaki hari ini ramai yang sudah tidak rasional. Sepatutnya lelaki ini rasional, suami rasional. Sebab perempuan tu dia lebih emosional. Sebab dia ada period. Bila dia period, dia tak boleh sembahyang, dia tak boleh baca Quran. Tetapi hari ini lelaki jadi tak rasional sebab laki-laki pun period. Macam mana laki-laki period? Laki-laki pun tak mayang. Lagi tu perempuan period dekat 7 hari ya. Paling banyak 15 hari. Tapi laki-laki 30 hari, 31 hari tak sembahyang, trik. Lagi cepat. Jadi macam mana nak buat? Tak ada jalan. Balik pada agama. Itu saya. Balik pada agama. Balik kepada basic. Kita kena balik kepada fundamental Islam, bahawa fardu ain mesti asas. Semua orang kena tahu. Dia lihat kita tak kira umur berapa sampai kita masuk dalam lubang kubur. Kalau selesai, lega. Tak selesai, dia nak jawab bantuan. Jadi ayah, anak tanggungjawab kita. Jadi suami, isteri tanggungjawab kita. Kita wajib ajar mereka fardu ain, dan kemudian binalah kekuatan fardu kifayah di atas fardu ain. Anak-anak Melayu Islam mesti berjaya, mesti cemerlang, mesti tuan-tuan, jangan ada yang cicir sekolah. Hari ini saya cukup bimbang sebab Melayu Islam ramai yang dah tak pergi sekolah, ramai yang dah cicir sekolah, ramai yang setakat dia mengaji 3 tempat, 3 5 je, tak nak sambung lagi dah. Walaupun dia berjaya dalam SPM, dia tak nak sambung lagi dah. Apa akan jadi kepada negara kita kalau anak Melayu Islam enggan untuk jadi orang bijaksana, orang profesional, mereka yang belajar tinggi untuk mengambil alih apa yang akan ditinggal kepimpinan yang ada. Kalau kita biarkan anak cucu kita memilih hanya untuk bekerja sekadar cukup makan aja. Hari ini ramai anak saya sendiri buat Grab, orang. Masa kita PKP, anak saya buat Grab. Sampai seorang tu tak nak belajar lagi dah. Alhamdulillah, no? Dia dengar nasihat, tinggalkan Grab. Dua orang sambung belajar universiti. Tengah belajar universiti tu, tengah belajar universiti boleh berhenti buat Grab tu kan. Pasal apa? Buat Grab pun banyak dapat. Lagi hujan, lagi banyak ni. Sebab orang dalam hujan lagi lapar. Tapi takkanlah anak kita yang boleh belajar, tiba-tiba kita tak pergi belajar. Hari ni mak bapak dah selesa, dia kata tak apalah, dia pun tak minta duit dengan kita, dia buat kerja biarlah. Ini tak betul juga. Kalau anak kita umur dia belajar, bagi dia belajar setingginya, biarlah. Dengan sebab mengaji kerana Allah itu, dia akan jadi seorang pemimpin masa depan
yang berkualiti, sekurang-kurang memimpin diri, memimpin keluarga, anak dan isteri, dan kemudian memimpin masyarakat, insya-Allah, supaya dia menjadi seorang yang disebut khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Sedetik nanti kita akan jadi sejarah. Tak lama saja lagi, tuan-tuan, kita pasti akan pergi tinggalkan dunia ini. Anak-anak kita lah penyambung perjalanan hidup, menjadi pewaris kita. Mudah-mudahan mereka akan menjadi pewaris yang benar-benar bertanggung jawab sebagai anak yang soleh dan solehah. Sebab itu saya merayu, tolong jangan disumpah anak-anak muda, jangan disumpah anak cucu kita. Para suami, tolonglah maafkan para isteri kita yang lemah. Para ibu dan ayah, tolonglah maafkan anak-anak kita yang lemah. Kalaulah anak kita salah, isteri kita salah, tidakkah dalam kesalahan dan kesilapan mereka ada juga kesilapan yang berpunca daripada kita? Maka jadilah seorang yang berjiwa besar, yang membuka tangannya, yang memaafkan orang lain. Apalagi mereka itulah insan yang sangat hampir dengan kita, anak dan isteri kita. Sanggupkah kita untuk melihat mereka berada di satu tempat yang bukan tempat yang kita ingin pergi, bahkan lebih malam mereka menjadi asbab kita terhalang masuk dalam surga Allah Subhanahu. Saya kira sekadar itu, tuan-tuan. Ya. Kita jangan sumpah anak. Macam mana? Jangan sumpah anak. Okey, jangan sumpah anak ni maksudnya dia macam ni. Kalau sumpah ni, tidaklah dia kata wallahi. Kalau orang kita kata sumpah ni, dia kata hang, kalau hang masuk dalam sungai, boya makan hang nak dahaka. Itu sumpah. Dia tak kata wallahi. Ini cerita betul ni. Ada satu orang, dia besarkan anak dia tak bagi pendidikan yang secukupnya. Anak itu pandai berlalu sebab dia adalah seorang peternak lembu. Bukan kita nak hina orang berlalu, no. Tapi kita nak kena bagi dekat dia ilmu. Nabi menternak kambing, Nabi menternak kambing. Orang ternak haiwan ni sebenarnya dia ada memimpin, tetapi perdoaan wajib. Tapi budak ni hanya pandai ternak. Bila dia besar, lembu bapa dia sebagian dia jadi hak dia. Dia yang besarkan apa semua, beranak, budak tu, lembu tu dah besar. Sampai satu hari bapa dia nak ambil lembu dia. Sebenarnya lembu tu lembu bapa dia. Nampak? Tiba-tiba dia tak bagi, bapa nak ambil juga. Bila nak ambil juga, berkelahi. Bapa dah tua, tentulah yang tua kalah. Dia tengah duk muda, dia pukul bapa dia, terletak nama Allah tu. Sudah terletak, dia tengok kayu ada di sebelah, dia pegang kayu, dia sopak pada tuan, pecah muka bapa dia. Ketika itulah bapa dia sumpah dia. Dia kata, hang anak derhaka. Yang tu, jangan sebut perkataan itu. Hang anak derhaka. Derhaka ini tuan-tuan tak ada dalam surga. Derhaka ini dalam neraka. Hang anak derhaka. Aku sumpah, kalau hang masuk dalam sungai, boya makan hang. Kalau hang masuk dalam benda, litak panah hang. Hang naik atas jalan, kereta langgar mati. 2 minggu ya ni, tung mati. Saya cukup sedih tuan. Dah mati, bapak ni tak balik. Orang nak mandikan jenazah tu dah mati, nak kafan, tunggu bapak ni tolonglah balik ni. Nak kafan ni, tak balik. Sampai dah solat nak masuk dalam kubur, tak pergi. Punya marahnya dia. Awak kalau kita marah, puas hati kita. Lepas tu orang tanam anak kita dah selesai, habis dah. Dia bukan anak aku, likut ke Allah ni. Awak ingat esok surga habis dah. Anak tu tak boleh dakwah kita. Berapa ramai bapa-bapa, ibu-ibu yang derhaka kepada anak sebelum anak derhaka kepada ibu dan bapa itu. Anak-anak yang tak diberikan agama, hak mereka untuk kenal Tuhan, kenal Nabi, kenal Quran, kenal hukum agama, itu adalah anak-anak yang terinaya dan dizalimi oleh ibu bapa mereka. Esok kita di depan Allah, anak itu akan dakwa kita depan Allah.
Ya Allah, aku buta dengan agamamu kerana bapakku, ya Allah. Mampu tidak? Kita ngomong emosi. Emosi saya nak betul tuan. No, zaman Sayyidina Umar, satu bapak yang mengadu kat Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, Allah bagi ke aku anak dahaga macam ni. Tuan-tuan, Umar panggil budak-budak tu, kamu tak takut dekat Allah kan? Kamu dahaga kepada bapak kamu? Budak ditanya, sebelum Amirul Mukminin, Khalifah nak kata begitu pada saya nak tanya apa hak saya? Apa hak saya? Yang bapak saya kena bertanggungjawab memberikan hak. Dia kena mencari seorang ibu yang baik, dia kena bagi nama yang baik, dia kena mengajar Al-Quran. Dia dah. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, bapak aku hanya mencari seorang ibu yang dia hanya menjadi tukang tuang ayam minum. Macam kalau zaman kita ni kita panggil perempuan kabaret lah, kabaret punya perempuan lah. Mana ibu yang tak mampu jadi ibu solehah, dia bagi nama aku pun Allah kelawak, bukan ada makna yang baik. Dia tak pernah ajar aku Quran. Sayyidina Umar kata, wahai fulan, ketahuilah sebelum anak kamu derhaka kepada kamu terlebih dahulu derhaka kepada aku. Nampak tak tuan? Jadi jomlah kita pakai muhasabah. Takut ni, satu jari tunjuk tuan-tuan, 4 tunjuk diri sendiri. Kita running out of time. Sampai satu masa, bila dia main, kita tak boleh jawab apa lah. Dia main, kita nak kata apa? Nanti saat bini saya belum lagi mampu untuk hati saya, kalau saya pejam mata, dia belum mampu jadi ibu untuk didik anak-anak saya. Panjangkan sikit umurku ya Allah, boleh? Nanti saat anak-anak aku belum mampu jadi seorang anak yang soleh dan solehah, ya Allah, tolonglah panjang umur aku, boleh? Tak boleh. Tak akan terlewat satu saat dan tidak akan terdahulu oleh satu saat. Itulah kematian yang akan datang di depan kita satu hari. Jadi jangan sumpah anak-anak kita, buka tangan, doakan mereka tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam tuan-tuan bangun sebelum subuh, tuan-tuan tak sebut nama, tuan-tuan boleh sekelip mata membayangkan setiap wajah mereka. Apalagi kalau tuan-tuan sebut nama anakku Muhammad, anakku Mujahid, anakku Ziyad, anakku Mubarak. Ya Allah, selamatkan semua anak cucuku ya Allah. Sebut tuan-tuan, pasal zaman ini kerosakan hampir meratai di mana-mana. No, air yang tenang, jangan sangka tiada buaya. Sampai macam tu sekali ya. No, pasal apa? Pasal fasad di akhir zaman, fitnah akhir zaman. Nama kata Nabi macam kepingan malam, bersilih ganti, dia akan datang. Nak tahan tu lagu mana? Agama saya yang akan jadi pelindung kepada anak-anak cucu saya. Cukup dekat tu saya minta maaf banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik dari Allah, salah silap untuk kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita perkatakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun wa ma'allimna ma yanfa'una bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.